Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazain rahmatika ya arhamar rahimin. Wallahu allazi la ilaha illa huwa alimul ghaibi wa syahadah wa rahmanur rahim. Wallahu allazi la ilaha illa hu Al-Malikul Quddusus Salamul Mu'minul Muhaiminul Azizul Jabbarul Mutakabbir. Subhanallah amma yusyrikun. Wallahul Khaliqul Bari'ul Musawwiru lahul asma'ul husna. Yusabbihu lahu ma fis samawati wal ardh wa huwal azizul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wala manja minallah illa ilaih. Amma ba'du. Sidang penonton, sidang jemaah yang muliakan Allah Subhanahu wa taala. Para pejuang-pejuang kebenaran, ejen-ejen kebenaran muslimin dan muslimat, hadirin dan hadirat. Mudah-mudahan kita semua tergolong dalam golongan hamba-hambanya yang benar-benar bersyukur. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, summa alhamdulillah ala kulli ni'mah. Pertama mula dan selama-lamanya merafakkan setinggi-tinggi kesyukuran kehadrat Allah Azza wa Jalla. Seringkali saya ulang dan ulang. Mukadimah mana-mana dalam pengajian, saya mulakan dengan mudah-mudahan kita menjadi hamba-hambanya yang bersyukur. Sebab apa sebenarnya memuliakan Allah Ta'ala? Dalam surah Ar-Rahman, surah Ar-Rahman, 31 kali Allah ulang. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat aku yang mana satu yang kamu nak dustakan? Maknanya 31 kali itu ulang banyak kali itu apa makna? Maknanya potensi untuk kufur tu tinggi, lupa. Kalau benda yang sama diulang berkali-kali, maknanya apa? Maknanya tak makan saman. Itu maksud dia. Keluar tutup pintu, keluar tutup pintu, keluar tutup pintu. Maknanya potensi tak tutup tu tinggi. Fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat aku yang mana satu kamu nak dustakan? Rupanya kita ni seringkali mendustakan nikmat Allah Ta'ala. Kita seringkali melupakan semua yang ada ini daripada Allah SWT. Apabila kita gagal mengaitkan seluruh yang ada dalam hidup kita ini daripada Allah, datang daripada Allah, tak kisah baik atau buruk, maka bermulalah episod kekufuran. Bila tak ada hubungan kita dengan Allah Ta'ala. Ustaz, buruk pun daripada Allah. Ya, bila buruk dari Allah, kita minta berlindung dengan Allah lah. Kalau kita tahu buruk tu datang daripada Allah, maka kita minta Allah lah yang sepatutnya menghilangkan keburukan itu. Itu orang beriman. Dia tak akan pergi cari perkara-perkara yang selain Allah, khurafat, syirik, apatah lagi keluar daripada jalan kebenaran. Jadi sebenarnya memuliakan Allah Ta'ala. Sebab itu diulang berkali-kali, supaya kita meresap di hati. Apatah lagi kita ni makam yang mungkin dimakamkan lah. Nah, ada yang tak bangun-bangun lagi, mati, dimakamkan. Ataupun makam kuali, itu okey dia nama kuali. Kadang langsung tak ada nama. Sebab apa? Punyalah kita ni tebal di dunia. Sehingga dunia itu menutup penciptanya. Kita galik, kita asyik dengan kebendaan. Kita lupa pencipta kebendaan itu. Yang ni kita nak tembuskan hati kita ini supaya kulit yang tebal itu dibuang. Isinya yang nikmat. Seperti durian contoh, kulit dia tebal tuan-tuan. Ada ketikanya kita takut nak pegang kulit itu. Ada ketikanya orang terluka dengan kulit itu. Ada ketikanya orang sakit, kecewa. Sebab apa? Kerana kulit tu lah. Tidak sampai kepada isinya. Jadi mudah-mudahan sedang jemaah memuliakan Allah Ta'ala, sampailah maksud kepada tujuan kejadian manusia ni, illa liya'budun.
Yang ini semata-mata nak sembah Allah, nak puji Allah. Sembah itu dengan memuji dia. Tanpa ada satu pun kecacatan. Tak ada, tuan-tuan. Kalau masih melihat kehidupan ini ada kekurangan, terasa tak cukup, terasa itu tak kena, ni tak kena, sebenarnya kitanya tak kena. Apa yang tak kena? Tak kena lagi lah tu. Tunggu kena nanti. Tunggu kena baru kita tersedar, tersentak kita bahawa hidup ini dengan kuasa Allah. Sebab tu kadang-kadang ada setengah golongan itu terpaksa Allah jalankan perjalanan yang sehingga kadang-kadang dia tak mampu nak hadapi pun. Tapi kerana apa? Kerana diri dia sendiri mengundang perkara itu. Itu namanya kan doa dalam konteks Rabbana zalamna tu, jangan menzalimi diri sendiri tu. Sebab apa? Antaranya adalah tidak meletakkan diri dalam bi'ah ataupun suasana majlis ilmu. Antara kerosakan yang pertama akan berlaku apabila diri sendiri ini tidak membawa kepada ilmu. Kita tak bawa diri untuk duduk dalam suasana ilmu. Jadi syabas dan tahniahlah kepada yang sentiasa istiqamah menunggu setiap malam untuk berada dalam kelas ini, pengajian kita ni. Murid ni tuan-tuan silih ganti, datang dan pergi. Tak heran. Yang herannya guru tu pergi. Tu pergi tak apa lah. Kalau setakat murid silih berganti ni tak ada masalah. Tapi kita harap-harap kita jadi murid yang sentiasa kekal sehingga matilah. Sehingga bertemu ilahi. Itu yang paling penting. Sehingga kalau tidak mati secara syariat tetapi matikan diri itu sehingga tidak nampak diri. Belajar sampai tidak terlihat diri. Sekarang ni masih nampak diri tu. Itu jadi yang kadang tak sedar diri. Sebab selagi mana nampak diri, selagi itu kita tidak akan nampak kuasa ilahi. Sebab dia tidak boleh bertembung dua. Antara perjuangan yang cukup susah adalah untuk mematikan diri ini sebelum mati. Matikan diri sebelum mati. Yakni kita nak menghidupkan diri yang sebenar. Itulah roh. Diri yang sebenar kita adalah roh. Roh itu kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala, hidup dengan Allah. Itu dia. Matikan kehidupan selain Allah. Kita takkan hidup dengan benda. Aku takkan hidup dengan pasangan kita. Takkan. Pasangan kita ni bukan menghidupkan. Saya tengok dia mematikan kita sekali. Mati akal saya, Ustaz. Matilah. Saya tak tahu dah mati akal saya cakap dengan dia ni. Memang asalnya nak cari pasangan hidup. Jumpa tak hidup-hidup. Mati. Itu masalahnya. Sebabnya hidup kita dengan Allah SWT. Kita hanya hidup dengan Allah. Sebab hidup sifat Allah. Selain daripada itu, semua mati. Jadi kalau sesiapa mencari sifat hidup pada yang mati, tak jumpalah. Akhirnya jalan mati. Sebab tu jangan heran, mati itu datang sebelum dia mati. Dulu dia hidup, dia mati. Ini mati yang dalam keadaan dia dah hilang punca. Yang saya sebutkan tadi, dia mutu qoblal maut, matikan kehidupan yang bersandarkan selain Allah. Matikan kehidupan tu. Jadi sedangnya memulakan Allah Ta'ala. Alhamdulillah. Penceramah kata yang baik dari Allah, yang buruk dari sendiri. Maksudnya buruk tu memang kita lah tu. Buruk tu kita ni pada air mani yang hina. Jadi macam mana pun baik, memang tetap buruk. Pakailah seban 10 kilo pun memang buruk juga. Sebab kita ni adalah asalnya buruk. Jadi cuma takdir baik dan buruk itu Allah jadikan. Jadi maksudnya perkataan buruk dari kita tu maknanya sedar diri. Baik daripada Allah. Memang semua baik, semua daripada Allah. Buktinya surah Baqarah 201. Rabbana atina fid dunya hasanah. Ya Allah, kurniakan kebaikan di dunia. Maknanya dunia ni tak ada kebaikan. Wa fil akhirati hasanah. Kurniakan ya Allah kebaikan di akhirat. Kebaikan itu bukan ada di dunia. Kebaikan itu hasanah, itu asmaul husna daripada Allah. Jadi diri kita ni ada kebaikan? Tak ada lah. Jadi tak heranlah kalau kita kata buruk dari kita, memang kita ni buruk. Sebab itu semua sentuhan kita, semua sentuhan yang memburukkan. Kecuali dia dengan Allah Ta'ala. Dia akan membaikkan. Sentuhan yang bersamanya dengan iman, dia akan membaikkan keadaan. Tanpa keimanan, tanpa pertolongan Allah Ta'ala, dia akan menghancurkan dan memburukkan lagi situasi itu. Jadi sedang memulakan Allah SWT. Alhamdulillah, pada malamnya penuh barakah ni, kita menyambung pengajian kita. Alhamdulillah, pembentukan niat, baca Fatihah sendiri. InsyaAllah bisri al-Fatihah, moga-moga dapat barakah. Dan insyaAllah dalam perjalanan kita membincangkan kitab Lisanul Haq ini, panjang pembahasannya kerana membincangkan kata-kata, tuan-tuan. Membincangkan kata-kata yang banyak, kadang-kadang kata-kata ini membunuh kita. Terutamanya membunuh dalam konteks semangat sebagai orang beriman tu mati kerana termakan dengan kata-kata kebendaan.
kata-kata musuh-musuh agama, musuh-musuh Allah. Jadi sedang jemaah mulakan Allah SWT. Sebagai contoh saya nak baca sebelum mukadimah dalam perbahasan yang siri keempat ni. Dalam satu kajian daripada Institut Islam Hadari UKM, tuan-tuan, daripada situasi sebuah jurnal saya nak baca berkait dengan tamsil ni. Tajuk kita ni masih dalam membincangkan perumpamaan. Perumpamaan ni penting sebab dia akan memberi kita gambaran. Salah perumpamaan, salah gambaran. Bila salah gambaran, habislah. Berlakulah kesilapan. Kita salah bagi gambaran. Bila salah bagi gambaran, maka salahlah penjelasan dia nanti. Contoh memberi gambaran kebaikan. Kita salah bagi gambaran kebaikan. Kita gambarkan kebaikan itu kesedihan. Kebaikan itu seringkali teraniaya. Orang baik ni sentiasa nangis di malam hari. Kerana siang harinya dianiaya, menangis sentiasa. Kesian orang baik ni. Jadi, gambaran orang baik ni adalah orang yang lemah. Nampak? Macam cerita apa? Bawang putih, bawang merah. Alah. Tak habis-habis kena bawang putih tu. Yang merah tu lah menang. Semua cerita, semua tunjuk yang baik tu lah kena mengalah. Asal baik dia mengalah. Asal mengalah dia baik. Lalu kata dah jangan baik sangat. Itu tujuan dia sebenarnya. Baik sangat pun tidak. Buruk sangat pun tidak. Lala sekali. Baik separuh, buruk separuh. Lala jadi apa? Beruk. Itu cerita. Baik campur buruk, beruk lah. Tak jelas pendirian. Sebab tu perumpamaan kena benar. Ni nak jadi baik kan jadi buruk. Saya buruk ustaz. Ada kalau buruk nak jadi apa? Jadilah baik. Biasanya orang tak nak jadi baik ni dia dah perasan baik. Kalau dia sedar dia jadi buruk, mesti nak jadi baik. Itu cara dia. Tapi kalau dia tak tahu nak jadi apa, itu namanya apa? Itu tadilah. Nak kata binatang pun tidak. Kalau kata buruk pun dia takkan mengaku geng. Sebab buruk ada identiti. Ini kejap manusia, kejap dia buruk. Lepas sekali jadi apa? Jadi jadian. Jadi jadian pun, geng-geng jadian pun tak nak mengaku. Sudah panggil bergentayangan. Dia terkapung-terkapung. Dia tak ada status. Tak ada status ni bahaya. Kalau buruk tu nampak status dia buruk. Kalau buruk tu status dia nampak dah keburukan. Dia ni campur aduk ni yang bahaya ni. Okey, baik. Sambung. Dalam sebuah jurnal, sedang jemaah mulakan Allah Ta'ala. Dalam sebuah jurnal yang diterbitkan oleh Institut Islam Hadari UKM. Apa katanya? Masih terdapat dalam kalangan umat Islam sendiri yang terpengaruh dengan fahaman barat. Dan terjajah pemikirannya, malah kebanyakan mereka menolak dan mengingkari segala sesuatu di luar alam benda. Maknanya, dalam satu kajian ni, dalam Institut Islam Hadari buat kajian, masih terdapat kalangan umat Islam yang mana terpengaruh dengan fahaman barat. Fahaman barat ni fahaman apa tuan-tuan? Fahaman kapitalis materialistik. Ini fahaman kebendaan. Dan mengingkari sesuatu di luar alam benda. Contoh, fahaman kebendaan cerita bab duit. Kalau cerita bab duit ni, kalau dia nak pergi keluar daripada perbincangan duit tu, dia tak nampak jalan. Dia nampak duit dia, benda. Duit, benda, kerja, usaha. Barang, produk. Dia nampak benda. Dia lupa sebelum duit ada cerita dia. Sebelum ada benda, adanya pencipta. Sepatutnya. Orang beriman kena macam tu. Sebelum adanya dunia, adanya pencipta dunia. Allah. Bermulanya tanpa permulaan, berakhirnya tanpa pengakhiran. Itu dia. Jadi ada golongan umat Islam ini terpengaruh dengan kebendaan. Pekat kebendaan dia. Kalau cerita bab duit, bab usaha. Tak ada usaha, tak ada duit. Walaupun memang dari segi adatnya memang usaha, kerja dapat duit. Tapi orang beriman, dia tidak terperangkap sekadar usaha. Dia tidak perangkap sekadar duit. Sebab dia akan nampak yang menjadikan usaha. Sebab nak berusaha kena ada kederat. Lepas tu pula tuan-tuan bukan saja kederat. Dia kena ada masa. Masa ni pula benda gaib. Kalau orang tanya orang berusaha tuan-tuan. Kalau tanya orang yang sedang berusaha, cuba tanya. Bila nak berjaya? Cuba tanya. Dia pun tak tahu bila nak berjaya. Bila soalan keluar bila nak berjaya, maknanya tak tahulah. Gaib lah tu. Adakah dia boleh pastikan bahawa dia berusaha terus-terus berjaya? Tak boleh.
Malah kadang-kadang yang dah berusaha dan berjaya, berfikir balik sampai bila dia nak berjaya. Nampak? Dia masih terperangkap dengan sepatutnya itu. Ada perbincangan yang satu lagi, gaib. Sebab tu orang beriman itu allazina yu'minuna bil ghaib. Beriman, percaya pada yang gaib. Sebelum adanya dunia, adanya penciptanya. Sebelum adanya duit, berbincang dulu persoalan tentang rezeki. Sebab rezeki itu ada kaitannya dengan duit. Contoh, sidang jemaah yang muliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka mereka tidak percaya kepada segala yang tidak dapat ditimbang, dihitung dan diukur. Mereka menganggap bahawa iman kepada Allah SWT dan alam metafizik, bahasanya metafizik, menjangkaui panca indera, fizikal, meta, adalah sebahagian daripada andaian yang tidak diterima akal dan tidak mampu dibenarkan dengan ilmu. Tuan-tuan dan jemaah mulakan Allah Ta'ala. Sebab itu ada kalangan kita ni bagi perumpamaan yang kita akan bagi contoh, kejap lagi saya akan buat beberapa contoh. Yang dia kata, saya tak boleh terima lah Ustaz. Macam mana dengan sabar boleh selesai masalah? Macam mana dengan solat, tiba-tiba boleh berjaya? Nampak? Sebab, dia hanya nampak contoh macam budak-budak lah. Budak-budak ni, belajar matematik 1 campur 1, 2. Dia tak belajar punca kuasa. Dia tak belajar algebra ke, admat ke. Dia tak belajar yang lain-lain. Dia nampak 1 campur 1, 2. Selain daripada tu, dia tak tahu lagi. Dia cakap, tak ada. 1 campur 1, 2. Dia tak ada punca kuasa ke dalam kurungan A, B, Y, X sampai Z ke apa ke. Tak ada. Dia tak nampak yang itu. Itu baru subjek matematik pun kadang-kadang kita dah menjangkaui apa yang kita lihat. Ambil belum lagi matematik, fizik, matematik, engineering, macam-macam jenis matematik keluar nanti. Ini baru ilmu dunia pun dah ada lagi perbincangan lepas perbincangan. Ini kan ilmu tentang kehidupan, tuan-tuan. Takkan kehidupan ni perbincangannya monotonous. Takkanlah kehidupan ni perbincangannya straight macam tu. Kalau macam tu tak ada apa-apa isu lah. Kenapa manusia masih ada persoalan? Kerana kehidupan kita bukan terikat dengan kebenaran. Kehidupan kita bukan soal kebenaran. Kehidupan kita bukan berbincang soal duit. Kehidupan kita bukan berbicara soal makan minum. Itu sampingan. Kalau pergi buat sambung belajar tu, minor subjek je. Bukan major subjek. Tapi kita terbalik. Kita jadikan makan minum major subjek. Duit is major subjek. Minor subjek mana? Tak ada. Semua jadi major subjek. Maka habis. Rosaklah perbincangan yang sepatutnya luas. Perbincangan kehidupan itu berbincang soal rezeki. Perbincangan kehidupan itu sepatutnya berbincang soal kasih sayang. Bila sebut cerita rezeki, contohnya berbeza. Bila cerita sebut tentang kasih sayang, contohnya berbeza. Sebab tu kena belajar ilmu contoh. Dan ilmu contoh ni pula mesti kena bersandarkan kebenaran. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi. Dalam bab duit, rezeki pun kita pening lagi. Tak ada duit, tak ada rezeki. Tak ada duit, tak ada rezeki. Nampak? Seringkali kita kaitkan, tak ada duit, tak ada rezeki. Padahal yang tak ada duit, rezeki ada. Nampak? Kita selalu nisbahkan perbincangan kehidupan ni dengan kebenaran. Tak ada benda tak berjaya. Saya tak ada apa dah Ustaz. Apa? Apa pun tak ada. Yalah dulu macam-macam ada. Sekarang tak ada apa dah. Betul? Tak ada apa lah. Jadi hidup ni apa dah? Tak ada apa-apa. Itu masalah tu. Ketika di saat kehidupannya hanya melihat yang ada itu benda. Lalu bergantunglah dia dengan benda, maka tergantung-gantunglah dia. Selagi mana benda itu menjadi persoalan kehidupan dia, selagi itulah dia tidak akan dapat jawapan. Sebab kehidupan tidak boleh dijawab dengan benda. Tak boleh. Sebab tu sesiapa yang berusaha juga nak jawab kehidupan dengan adanya benda, dia semakin akan tiada. Semakin lost. Sebab dipanggil makin ada, makin kosong. Makin tak ada. Makin lonely. Jiwa saya kosong Ustaz. Dah apa yang kosongnya, isilah dengan benda-benda yang banyak tu. Masuk jiwa tu. Nampak? Tak boleh. Ini yang berlaku.
Sebab itu mereka tidak percaya, kata kajian ni saya bacakan. Mereka tidak percaya segalanya tidak dapat ditimbang, diukur tu, maka itu tidak perlu dibincangkan. Contoh, iman. Macam mana nak timbang iman? Tak boleh. Jadi kalau tak boleh, tak boleh bincang. Pahala. Macam nak bincang soal pahala? Tak boleh nak diukur. Tak payah bincang. Maka yang diukurnya adalah dengan duit. Berapa duit banyak? Banyak duit, banyak pahala. Ada kira macam tu. Orang baik duit, banyak pahala. Orang tak ada duit, tak boleh buat pahala. Nampak? Yang ini yang berlaku. Banyak contoh-contoh. Akhirnya contoh, katalah anak. Anak 5 orang. 3 anak ni semua jenis berduit. Beruang. Memang jadi beruang semua. Beruang. Ni berduit ni. Bagi semua duit, dia bagi banyak-banyak. Ada 2 anak lagi tak ada duit. Jadi adakah 2 anak ini dianggap sebagai tidak percaya? Sebab apa? Tak ada duit. Tak boleh nak tolong, tak boleh nak berbakti dengan mak ayah. Tak boleh nak bagi apa-apa. Dan nak pula trend sekarang, menangis. Kita ni yang saya pun, mak juga, bapa juga kan. Kita akan sedang membesar, menjadi satu keluarga besar juga. Mewarisi balik mak ayah kita. Kadang-kadang tu saya tengok, menjadikan satu, dia panggil apa? Satu macam perhargaan sangat. Kalau anak-anak ni bagi hadiah something, dapat kereta, ke motor, ke rumah. Allah kata macam, alah tak tahu nak cakap macam mana lah. Sayu, syadu tu. Nampak? Macam dah, hebat lah. Padahal benda je. Habis takkan tak boleh nak macam tu. Tak masuk saya. Kenapa pemberian itu yang kita nampak sangat? Kenapa seorang yang contoh Allah hadirkan seorang anak yang tak ada apa-apa? Adakah dia tak boleh menangis dengan anak tak ada apa-apa ni? Tak ada syadu ke? Nampak tak? Yang ini yang bahaya. Sebab timbang tara dia diukur dengan apa yang kau bagi. Sama dengan seorang suami mengukur isterinya apa yang bagi. Isteri yang boleh bagi hadiah Mustang, menangislah suami. Berguling-guling menangis. Oh, terima kasih sayangnya bagi Mustang GTR 1 semua. Oh lah, dialah isteri yang paling best sekali ya. Jadi, adakah ukuran isteri itu dengan pemberian itu? Nampak? Yang ini, dalam kajian ini yang berlaku. Dan mau tidak mau, benda ini menjadi trend akhir zaman. Trend akhir zaman, hati-hati. Jadi sedang jemaah memulakan Allah SWT. Ini yang kita nak pecahkan belenggu-belenggu ini. Agar dia tidak mengganggu keyakinan kita kepada Allah SWT. Dan hal seumpama ini, kata dalam kajian ini, saya sambung lagi. Hal seumpama ini berlaku kerana ada sebahagian umat Islam yang terpegun dan terkejut dengan kemajuan Barat sehingga hilangnya kepercayaan terhadap pemikiran Islam dan budaya Islam itu sendiri. Kagum. Nampak macam teknologi ini yang memberikan kehidupan. Tak salah nak berteknologi, tuan-tuan. Contoh malam ni kita menggunakan teknologi ni. Tetapi janganlah sampai diri kita pun dipengaruhi oleh teknologi itu. Kita mempergunakan teknologi tak ada masalah. Tapi kalau teknologi mempergunakan kita, jadi masalah. Kita nak ambil manfaat daripada Barat, tak ada masalah. Tapi Barat mengambil manfaat pada kita, jadi masalah. Barat mempergunakan kita. Akhirnya hidup kita dibaratkan. Memodernkan kehidupan, tak ada masalah. Memang itu kemajuan. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Macam contoh live malam ini. Memang setiap konsep live ada hikmah dia. Dari awal, dengan tak ada teknologi yang sekadarnya, tanpa perlu meminta-minta, tanpa perlu nak mesti kena ada teknologi, mesti kena ada baru hebat. Akhirnya Allah bagi. Memang Allah izinkan. Tapi kita tidak mahu terpegun. Sehingga kita menafikan dengan kaedah yang biasa mengaji kitab, duduk, pegang pakai berita ke kitab, baca sesuatu, kita anggap itu satu ketinggalan. Tak boleh. Sebab akhirnya hidup itu dengan jiwa. Sebagai contoh, saya bagi mudah. Cerita bagaimana Allah Ta'ala perjalankan saya dengan pengalaman kebenaran. Sebagai contoh arkitek. Sekarang arkitek semua moden. Dengan guna teknologi AutoCAD lah, semua 3D. Arkitek-arkitek dulu, sketch. Freehand dia panggil, freehand. Handwriting ni freehand. Yang freehand ni tuan-tuan,
dia punya fee dia berbeza. Berbeza. Yang asli, yang dipanggil khidmat, yang guna 4 kerat, kederat, berbeza. Jadi, ada dia punya keistimewaan. Apatah lagi Islam tidak menolak kemodenan. Islam adalah yang menguasai dan memimpin kemodenan. Tapi hal ini berlaku apabila sebahagian umat Islam terpegun dengan teknologi. Terpegun tengok kereta hebat-hebat. Terpegun tengok dengan keindahan dunia ini. Terpegun, kagum. Ini masalah ni. Ini kita nak hancurkan, kita nak pecahkan. Supaya kita tidak memberi contoh yang salah. Nah, kita tak nak bagi satu pandangan yang berbeza daripada pandangan yang sebenar. Jadi oleh yang demikian, kata kajian ini lagi, isu ini perlu diberi perhatian dan ditangani dengan bijaksana sesuai dengan perkembangan zaman yang sudah berubah. Perubahan ini memerlukan kerja keras ijtihad para ulama dan sarjana agar dapat mengeluarkan Al-Quran dalam lingkungan yang dia pandang beku itu dicairkan. Macam contoh perbincangan malam ini, kita nak keluarkan dari satu sudut paradigma ataupun mentaliti lah tuan-tuan. Senang. Kita tak nak terperangkap dengan mentaliti ortodok yang melihat Islam ini tuan-tuan, Islam contohnya mundur. Islam saja sedih. Tak payah jauh lah tuan-tuan. Cerita saja nak jadi si solehah dia. Alah, solehah, nama solehah je. Sedih. Suami soleh je, diam. Kena tengking dengan isteri pun tak apa. Ni ciri-ciri suami soleh, diamkan je isteri tu. Tu contoh ni yang bahaya. Kita kesian dengan amalan. Kita tengok isteri solehah, beramal, lipat kain, lipat baju, kemas rumah, buat-buat kerja-kerja yang di sisi Allah tu hebat. Tetapi dilihat sedih. Usianya tak ada masa depan. Depan mana masa tu? Cuba tanya. Kita nampak yang ada legasi yang besar, ada stafnya ramai, ada macam-macam. Ini yang berlaku. Jadi kita tidak mahu perkara ini membelenggu kita. Kita dikuasai oleh kebendaan sehingga kita salah memberi tamsilan, contoh yang jauh menyimpang daripada kebenaran. Jadi sedang jemaah yang muliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau kita lihat, saya nak memetik kata-kata Syekh Muhammad Mutawalli Asy-Sya'rawi. Ulama hebat ni tuan-tuan. Dalam konteks bagaimana kita nak memecahkan tradisi yang kita terperangkap dengan kebendaan. Tamsilan, sebab apa saya tekankan perbincangan ni? Sebab kita nak bagi contoh yang tidak dikuasai oleh kebendaan. Sebab tajuk-tajuk yang kita bahaskan ini semua berkisar tentang kekuasaan, tuan-tuan. Kita berbincang soal kekuasaan. Kita tak nak kekuasaan ini dikuasai oleh kebendaan. Kita tak mau. Jadi kata Syekh Muhammad Mutawalli Sya'rawi, Syekh Muhammad Mutawalli Sya'rawi berkata, sebelum kita meneruskan perbicaraan ini, kita hendaklah mengambil perhatian bahawa Al-Quran itu sentiasa memberikan pengertian baru yang terus-menerus mengenai mukjizatnya. Maknanya, apabila kita nak buat perbincangan yang bersandarkan tamsil ni tuan-tuan, kita kena faham satu perkara, Al-Quran ni tidak jumud. Al-Quran itu tidak mundur ke belakang. Al-Quran ni sentiasa ke depan. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Dia sentiasa advance. Dia sebab milik Allah yang mengetahui segala-galanya. Bila kata sifat Al-Quran ni huda, petunjuk. Bila kata petunjuk, sudah pasti dia menjadi yang paling advance daripada segala petunjuk yang ada. Sifat Al-Quran ni huda. Jadi metod ataupun kaedah ataupun maqasid ataupun qawaid, kaedah pentafsiran atau pentamsilan, kaedah tamsilan, contoh-contoh ini mestilah meletakkan Al-Quran itu sebagai sumber yang bahasa mudahnya evergreen. Itu satu, yang pertama. Kita kena letakkan Al-Quran itu sebagai contoh yang mesti relevan. Kalau tak tahu, kita kena mengambil tahu.
Okey. Kalau kita rasa down, rasa kita lemah sangat disebabkan amalan dan nikmat orang lain yang lebih baik dan banyak salah ke ustaz perasaan itu? Perasaan yang melemahkan itu salah. Tuan Karut Amri. Sepatutnya perasaan itu tidak melemahkan. Maka apa-apa perasaan yang melemahkan itu salah. Contoh dosa. Mengenang dosa sehingga lemah. Langsung tak buat apa-apa. Itu salah. Itu bukan perasaan yang bagus. Itu perasaan kafarah. Allah nak bagi. Sepatutnya mengenang dosa, akhirnya berazam dia untuk berbuat lebih baik. Itu sepatutnya. Dia salah tengok. Maknanya dia bukan melihat nikmat yang berbentuk kurniaan Allah, tapi dia melihat nikmat yang berbentuk kebendaan. Hati-hati. Jadi sidang jemaah yang muliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka di sini yang pertama, kalau kita nak melihat tamsilan kita ini, kita mesti meletakkan Al-Quran itu furqan. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Habis begitu. Tak apa. Nanti saya tulis balik. Okay. Pen dia habis bateri. Tak apa. Kita charge dulu sementara tu. Baik. Pertama, bila kata kita kena jadikan Al-Quran itu sebagai sumber yang takkan habis, tuan-tuan. Bila sumber yang takkan habis, kita kena melihat. Pertama, kita kena melihat. Betulkan penglihatan. Dalam kita nak memberikan contoh, kita kena melihat Al-Quran ni contoh terbaik dengan kita menghilangkan sebarang keraguan yang boleh hadir dalam hati kita ni. Takkan Quran cakap macam ni? Jangan. Maksudnya kita kena meletakkan sepenuh-penuhnya kepercayaan, sebab Al-Quran ni iman. Beriman dengan kitab. Itu kena. Macam contoh kemarin saya memberi contoh tentang konsep bagaimana binatang. Binatang ini, tuan-tuan, Allah bagi satu gambaran yang betul-betul Al-Quran supaya kita jangan jadi lebih teruk daripada binatang. Nampak? Kan perkataan tu, kalau kita tidak melihat Al-Quran ni sebagai sumber rujukan, kita menganggap teruknya ustaz cakap binatang. Takkan macam binatang ustaz. Nampak? Kita tak mau macam tu. Orang beriman, apa saja yang datang dari Al-Quran, dia tidak boleh timbulkan persoalan. Kalau nak bertanya untuk memahamkan, tak apa. Tapi persoalan yang menimbulkan keraguan itu tidak boleh. Tidak boleh. Bersalahan. Sebab itu sebelum nak pegang Al-Quran, itu kita kena beriman terlebih dahulu. Beriman dengan Allah. Sebab itu mesti merasai sempurnanya Allah. Belajar melihat kesempurnaan Allah Ta'ala tanpa ada prejudis. Sebab itu kita bukan pegang Al-Quran sebab kita kecewa sepatutnya. Tapi ada pun dengan keadaan kaedah yang nak menarik minatlah orang kepada Al-Quran, kita selalu kaitkan nak bagi ketenangan baca Al-Quran. Kalau kita resah cari Al-Quran, betul tidak? Memang ada. Memang Al-Quran itu akan memberikan ketenangan. Tetapi kita tidak mahu jadikan Al-Quran ini sebagai tempat yang dah terdesak, kita dah kecewa, kita dah tak ada arah baru cari Al-Quran. Macam tu. Kita tak mahu macam tu. Kita nak jadikan Al-Quran ni adalah panduan kita dalam semua keadaan. Itu kena faham. Itu kena faham. Sebab itu sebelum nak memegang Quran, itu kena yakin terlebih dahulu dengan apa saja yang dinyatakan, dikatakan oleh Allah Ta'ala. Mesti. Sebab itu kalamullah. Bagai contoh binatang. Binatang, Al-An'am. Dia adalah kupasan dia. Sebab tu ada hikmah. Sebab tu dalam perbahasan Quran ada perbincangan tadabbur, tazakur. Kita mendalami tentang hikmah mengingat pada Allah. Kita menghayati. Jadi, bila kata sebut dengan Al-Quran, dia akan jadi furqan, pembeza. Al-Quran itu akan jadi huda, petunjuk. Al-Quran akan jadi syifa, penyembuh. Untuk apa?
hati yang sentiasa nakkan tamsil contoh-contoh yang tepat. Sebagai contoh, yang paling jelas yang saya bincangkan kemarin, bahawa Allah bagi satu tamsilan yang sangat-sangat jelas. Bahawa jangan cuba-cuba nak jadikan diri lebih teruk dari binatang. Tu ayat dia. Saya ubah alih bahasa dia. Apa ciri manusia yang akan jadi binatang ini? 3 keadaan yang dia tak buat. Ada hati tak nak memahami, ada mata tak nak melihat, ada telinga tak nak mendengar. Melihat kebesaran Allah, mendengar ayat-ayat Allah, memahami tentang kekuasaan Allah. Kalau ini tidak dibuat, anda akan jadi lebih teruk dari binatang. Kan clear tak contoh ni? Binatang apa Ustaz? Kita buat pula contoh binatang. Kita bagi perbincangan hikmah. Segala binatang ternak, kita boleh bawa contoh. Itu keluar perbincangan tentang babi tu. Babi pun binatang ternak tuan. Dia sebut ni sebab dalam kelas tamsil saya sebutlah. Kadang-kadang kita tak sedar kita lebih teruk daripada binatang itu. Dan memang ada dalam Quran Allah kata ulaikal an'am bal hum adall. Malah mereka lebih teruk daripada binatang, malah lebih sesat. Mereka ibarat binatang, bal hum adall, lebih sesat. Apa sebab sesat? Kerana mereka tidak menggunakan segala anugerah Allah Ta'ala itu. Akal yang tidak digunakan untuk memahami kekuasaan Allah. Dia tak guna akal, tuan. Akal ni bahasa mudah letak kat kepala lutut lah. Akal ni letak kat kepala lutut. Tu orang mudah cakap lah. Baik. Jadi sedang jemaah yang muliakan Allah SWT. Jadi maknanya, ini pertama, sumber tamsilan kita. Nak cari contoh, sumber Al-Quran. Itu contoh. Allah banyak cerita dalam surah contoh dan surah Yasin kan. Kita dah sentuh sebelum ni. Ayat 33 hingga ayat 42. Ayat 33 hingga ayat 42. Itu salah satunya. Dan juga kalau kita lihat bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala banyak memberikan perumpamaan-perumpamaan yang jelas di dalam Al-Quran. Yang mana di dalam Al-Quran ini, sebagai contoh, saya mengambil contoh surah Allahumma salli ala Muhammad wa ala. Surah Ar-Rum ayat 46 sebagai contoh. Surah Ar-Rum ayat 46. Surah Ar-Rum ayat 46. Dan antara tanda-tanda yang membuktikan kekuasaannya, bahawa ia menghantarkan angin sebagai pembawa berita yang menggembirakan. Dan untuk merasakan kamu sedikit daripada rahmatnya, dan supaya kapal berlayar laju dengan perintahnya, dan juga supaya kamu dapat mencari rezeki daripada limpah kurnia, dan seterusnya supaya kamu bersyukur. Surah Ar-Rum ayat 46. Dan juga kalau kita lihat, tuan-tuan sedang jemaah muliakan Allah Ta'ala, kalau rujuk dalam surah Ar-Rum juga, bermula daripada ayat 20, saya pernah cerita dalam bab ni, cuma dalam malam ini, kita boleh jadikan sebagai ayat-ayat yang membawa kepada contoh. Ayat kauniyah dipanggil. Ayat-ayat contoh. Ayat-ayat contoh ni biasa Allah akan kaitkan dengan wa min ayatihi. Di antara tanda-tanda kekuasaanku. Itu contohlah tu. Allah memberikan signal ataupun perumpamaan tentang contoh yang Allah berikan sendiri. Bukan kita yang bagi, tapi Allah. Ayat surah Ar-Rum ayat 20, 21, 22, 23. Kalau kita lihat surah Ar-Rum ayat 20, 21, 22, 23. Kalau perhatikan ayat tu tuan-tuan, cuma kalau kita lihat dalam surah Ar-Rum ayat 20, ayat 21, ayat 22. Cuba tengok. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Khair. Sama kita rujuk. Yang mana dah jumpa, copy paste kat situ. Biar sahabat-sahabat kita pun tengok. Okey. Cuba tuan-tuan perhatikan surah Ar-Rum
ayat 20, 21, 22, 23, 24. Kita sambung. Dalam ayat ini, perhatikan. Bagaimana Allah memberikan satu contoh. Yang mana surah Ar-Rum ayat 20. Allah memberikan perumpamaan. Wa min ayatihi an khalaqalakum min turab. Bagaimana dan di antara tanda-tanda kebesarannya, dia menciptakan kamu daripada tanah. Contoh. 20, 21, 22, 23, 24. Tambah lagi ayat. 20, 21, 22, 23, 24. Wa min ayatihi an khalaqakum min turabin summa iza antum basyarum tantashirun. Dan di antara tanda-tanda kebesarannya. Okey, tengok. Ini ayat 20. Dari tanah. Jadi contoh dari tanah. Daripada tanah tu pun kita dah boleh nampak dah perbincangan yang luas. Dengan tanah saja kita boleh rungkaikan perbahasan ni, tuan-tuan. Dengan tanah kita boleh tahu dah antara sifat kejadian manusia ni. Ada juga yang kita boleh jadikan contoh tanah tu yang cepat meresap. Tanah itu sifatnya adalah mudah untuk terkesan dengan surrounding. Tanah kan, kalau panas dia kering, kalau sejuk dia lembap, kalau banjir dia bertakung. Tanah ni dalam tu ada semua benda, ada besi, ada kayu, ada zinc. Dalam tanah ada macam-macam benda. Jadi maknanya dalam diri manusia tu, walaupun kita lihat dari diri tanah, tapi tanah itu ceritanya banyak. Tengok, di antara tanda-tanda kebesaran dia menciptakan kamu daripada tanah, kemudian tiba-tiba kamu menjadi berkembang daripada tanah, itu kemudian berkembang biak daripada keturunan pula zuriat. Dan kalau kita lihat, termasuk surah Ar-Rum ayat 21, ini ayat popular ni. Surah Ar-Rum ayat 21, di antara tanda-tandanya, wa min ayati an khalaqalakum min anfusikum azwaja. Nampak? Bagaimana dan di antara tanda-tanda kebesarannya ialah dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu daripada jenismu sendiri. Nampak? Jadi maknanya kadang-kadang kita hari ini mencari jauh contoh-contoh yang kita minta tanya orang yang mungkin orang tu pun tak tahu cerita tentang pasangan. Cuba hanya bersangka-sangka dengan apa yang dilihat depan mata. Tetapi sebenarnya Allah dah bagi tahu dah. Pasangan ni adalah Allah jadikan. Bukannya datang sebab kita, tuan-tuan. Allah jadikan pasangan itu dari diri kamu sendiri, jenis kamu. Jenis kamu sendiri. Jenis ni maksudnya memang dari bersifat manusia, bersifatnya lemah, bersifatnya ada masa sakit, ada masa sihat, bersifatnya mungkin akan ada berlaku perkara-perkara yang kita seakan-akan melihat pasangan itu sebenarnya melihat diri kita, di reflection balik. Kalau kita kaji. Cuma saya nak kaitkan di sini, kalau lihat ayat ini, tuan-tuan, saya akan tulis kejap lagi. Macam mana Allah mulakan permulaan setiap ayat ini, wa min ayatihi. Lepas tu ayat 22, wa min ayatihi. Ayat 23, wa min ayatihi. Ayat 24, wa min ayatihi. Tuan-tuan, sidang jemaah yang mulakan Allah SWT. Kalau lihat ayat 22, wa min ayatihi khalqus samawati wal ard wa ikhtilafu alsinatikum wa alwanikum. Kalau melihat lepas kejadian pasangan, itu keluarga, tuan-tuan. Pasangan ni rumah tangga lah. Azwaja. Sebab tu azwaja ni bukan isteri ni, zauj ni. Zauj, isteri ni. Dia perkataan daripada zauj. Daripada suami. Perkataannya zaujah. Itu dapat tambah tamar butah. Dan dia jamak azwaja. Isteri-isteri. Ramai. Dia tak ada plural. Dia tak ada single. Dia jamak. Dia bukannya mufrad. Dia jamak. Jadi di situ dah tahu dah. Allah dah bagi sinar dari awal lah. Memang ramai suami, memang ramai isteri. Dah tu Al-Quran cakap ramai.
Habis yang duduk seorang tu, itu seorang masih seorang. Ada potensi nak ramai. Habis Ustaz, kalau tak ramai-ramai, adalah Allah tak jadikan ramai, itu je lah. Kalau ramai Ustaz, dah memang ada dalam Quran ramai. Oh, tak payah gaduh. Tak payah yang kamu gaduh tu, kenapa? Nampak sangat kalau gaduh tu, tak ikut Al-Quran. Itu je lah. Kalau ikut Al-Quran, sini dah nampak lah. Di antara tanda-tanda kebesaran, dia menciptakan pasangan-pasangan untuk kamu daripada jenis-jenis kamu. Min anfusikum azwaja, diri kamu ni mana lelaki. Perempuan daripada lelaki. Kejadian perempuan daripada lelaki. Jadi daripada lelaki ni Allah jadikan isteri. Kalau ikut pada syaraknya Islam ni, kalau ikut jam 4 lah. Kalau ikut kan. Tapi kalau tidak ada nas ini, lebih pada tu manusia kan terjemahkan diri dia. Sebab tu orang tak ikut Islam, macam-macam, ramai dia ambil. Ini Allah sendiri yang hadkan. Masna wa sulasa wa ruba'. 2, 3, 4. The only one tak ada. Only one tak ada. Only one hanya tunggal Allah. Manusia ini berbilang-bilang. Ada situ kekuasaan. Kalau orang tanya, Ustaz, kenapa ni suami saya, kenapa, why? Sebab Allah berkuasa? Jawablah. Bukan suami berkuasa. Dan suami pun tak boleh cakap, abang ada kuasa, abang nak kahwin lagi, abang ada kuasa. Kamu pun tak boleh jawab begitu. Suami pun tidak boleh bercakap, saya ada kuasa. Sebabnya menjadikan pasangan tu boleh kahwin 2, 3, 4. Bukan sebab kita yang berkuasa. Sebab Allah yang bercakap. Yang Quran ada. Ini kata jangan persoalkan. Nampak di sinilah kita akan goyang nanti. Bila Allah bagi contoh, kita goyang tak? Ya, pasangan. Mula soalan tu keluar. Persoalan tu akan keluar, tuan-tuan. Dan keluarga ni Allah letak setanding dengan ciptaan alam ni, tuan-tuan. Alam rumah tangga ni Allah letakkan selepas jadi alam rumah tangga. Allah cerita tentang alam semesta. Kita tengok ayat 22, tuan-tuan. Dan di antara tanda-tanda kebesarannya ia penciptaan langit dan bumi, perbezaan bahasamu dan warna kulitmu, demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi orang yang mengetahui. Seterusnya itu kejadian alam semesta. Sebagai contoh yang belakang ni, langit, bumi. Kenapa Allah gandingkan dia manusia dulu? Cuba tengok turutan. Manusia baru alam semesta. Kerana kesempurnaan alam ini terhasil apabila adanya manusia. Sebab tu kejadian manusia ni kejadian yang masterpiece. Sebab tu Allah jadikan seluruh alam ni, tuan-tuan, kemudian baru Allah bagi kepada malaikat dan jin. Dan surah Al-Baqarah ayat 30. Kan? Wa in qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima'. Allah jadikan khalifah. Allah bagi tahu. Sebab yang akan memimpin alam ini ataupun dunia ini khalifah manusia. Lepas tu alam manusia tu tinggi lagi. Jangan rendahkan tu. Saya tengok tadi ada satu kenyataan tadi. Ni. Apa tu? Tiba-tiba terbaca. Aku dengan kau kena faham kuliah ni betul-betul. Memang agak susah nak terima, tapi kita kena hadar dan faham sebelum nikah. Susahnya sebab kita tak ada Allah, tu je susah. Kan? Apa yang susahnya terima? Kalau kita sedar diri kita siapa? Sebab tu sebelum nak terima, itu kena sedar diri dulu. Kenal diri, kenal Allah, kenal diri, kenal hukum hakamnya. Selesai. Kenal Allah, kenal diri kita, kenal Allah. Dia alternate. Dengan Allah, kita kenal diri kita. Dengan diri kita, boleh kenal Allah. Kemudian, kenal hukum hakam Allah Ta'ala. Kemudian, tanya balik. Layak ke aku nak lawan balik? Tak layak. Jadi, follow. Jadi, sedang jemaah memuliakan Allah SWT. Jadi, kita kena faham perkara ini.
memahami konsep kehidupan dengan contoh-contoh kebenaran. Sebab itu jangan rendahkan. Jangan kita rendahkan diri kita ini dengan meletakkan manusia dengan sama, malah lebih rendah dengan kejadian, permasalahan, isu-isu kebendaan. Jangan. Sebab alam manusia ni tuan-tuan, itu Allah letakkan tinggi daripada alam. Alam semesta ni, alam manusia tu Allah ceritakan dulu. Subhanallah. Tapi kita tak mampu merasakan alam itu. Ustaz, gelap masa depan saya, Ustaz. Saya nampak macam hidup saya ni gelap semuanya. Sebab apa? Sebab dia tak menguasai alam diri dia. Alam diri ni dikuasai oleh kebendaan. Sebab itu matahari yang terang benderang boleh jadi gelap. Gelap, Ustaz. Saya tak nampak lagi dah jalan masa depan saya ni. Sebab apa? Sebab alam yang besar itu, tuan-tuan. Iaitu diri ni alam besar sebenarnya. Seindah-indah kejadian alam semesta ni, tuan-tuan, kalau sekiranya alam diri ini tidak dikuasai dengan baik, alam semesta tidak mampu dirasai kehebatannya. Takkan mampu, tuan. Betul tidak? Cuba tengok orangnya dah putus asa, kecewa, putus harapan, semua putuslah, waya putus, semua putus. Dia tengok apa alam semesta tak nampak dah. Dia nampak apa? Jambatan lagi terjun. Itu je dia nampak. Dia tak nampak lain dah, tuan-tuan. Macam mana hebatnya kejadian alam ni Allah buat. Langit tanpa tiang. Di saat hidupnya dah nak tumbang, yang kerana asas dirinya tidak jelas, maka semua dia tak peduli. Tak peduli dah. Jadi senajamahnya memuliakan Allah Ta'ala. Dan Allah sambung lagi dalam surah Ar-Rum ayat 23. Dan di antara tanda-tanda kebesaran ialah tidurmu pada waktu malam dan siang. Pada waktu malam dan siang hari, dan usahamu mencari sebahagian pada kurniaannya. Sesungguhnya demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi orang yang mendengar. Di sini ada dalam surah Ar-Rum ni, tentang ayat 20, 21, 20, 23, 24 ni, di hujung ayat itu dia memberi satu signal. Contoh, tuan-tuan, ayat 23 ni kalau kita lihat, kaum yang mendengar. La ayatil liqaumi yasma'un. Di sini Allah tekankan mendengar. Kalau surah 22 Allah tekankan tentang la ayatil lil alamin, fi zalika la ayatil lil alamin, tanda-tanda bagi orang-orang yang mengetahui. Ini sifat yang kena ada pada diri ini, tuan-tuan. Ayat 21 Allah tutup dengan fi zalika la ayatil liqaumi yatafakkarun, bagi kaum yang berfikir. Nampak? Ya, ada berapa dah? Berfikir, kemudian mengetahui, kemudian mendengar. Surah 20, 20 tak ada. 20 manusia berkembang. Manusia belum ada. Waktu tu tengah nak jadi. Cuba tengok. Bila jadi saja surah 20 jadi manusia, kemudian Allah suruh kita berfikir. Nampak? Kita boleh kaitkan dalam cerita ni, tamsil ni, maksudnya celik-celik mata, tuan-tuan, hidup je kita berfikir. Fikir. Sebab yang membezakan kita dengan binatang adalah berfikir. Binatang tak boleh fikir, tuan-tuan. Kita boleh fikir. Binatang kalau fikir, jenuh kita. Kalau binatang boleh fikir nak makan apa, dengan kita dia makan sekali. Harimau fikir apa, kat mana aku nak makan besok ni. Dia pergi kat Bukit Bintang, nyaya kita. Dia duduk depan restoran sekali, harimau, tak pasal-pasal. Berfikir sifat bagi manusia. Tapi soalnya, apa yang difikirkan? Itu kena ditanya. Maka difikirkan itu dijawab dalam surah Ar-Rum ayat 22. Berfikir dengan ilmu. Berfikirlah dengan ilmu. Ilmu duduk di mana, tuan-tuan? Ilmu duduk di akal ke? Tak. Ilmu tak duduk di akal. Ilmu duduk di fi sudur, qalbu. Ilmu duduk di hati. Ilmu duduk di hati. Jadi berfikirlah dengan berilmu. Orang berilmu, orang yang sifat orang berilmu ni apa? Yasma'un, mendengar.
Macam malam ni. Dengar kuliah ni. Sebab tu orang tak cakap tengok kuliah. Jom dengar ceramah tu. Ada macam, jom tengok ceramah tu. Tak ada. Sebab ada orang yang pejam mata ni. Makam-makam Tok Kenali. Makam-makam Tok Kenali dia pejam mata. Tapi setakatnya dalam ni tak tahulah dia sampai makam ke belum. Agak-agak belum sampai makam Tok Kenali, jangan tidur dulu. Kan kalau dah sampai makam Tok Kenali tak apalah. Memang kena dengar. Yasmaun. Orang berilmu kena mendengar. Kemudian Allah kata apa lagi? Dan 24. Apa kata Allah? Fi zalika laayatil liqaumi ya'qilun. Kaum yang mengerti. Apa maksud mengerti? Tadi tahu, kenapa ada mengerti? Mengerti ni maksudnya memahami. Sebab tu dalam status saya tadi, saya tulis apa? Selagi tidak diuji, selagi itu tidak mengerti. Setelah mengerti, tak kisah diuji. Kena mengerti, pengertian, makna. Bagi cara watuk saya, makna tu kena faham makna. Erti, the meaning of life. Itu dengan faham. Erti. Apa erti syahadah? Erti ni maknanya kefahaman. Bukan tak baca maksud saja, tak. Erti. Ya'qilun, akal. Kembali kepada akal yang disandar dengan qalbu. Ya'qilun. Ini contoh ni kita kena jadikan. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Khair. Jadi maknanya kalau kita lihat, okey. Jadi kalau kita lihat dalam siri keempat ni lah, saya tulis saya nak kaitkan bahawa apabila bagi tamsil, tuan-tuan, maka sumber yang kita kena nak perhalusi itu adalah Al-Quran. Ustaz, saya tak mahir Al-Quran. Tak apa. Bukan kita nak jadikan Al-Quran ni rigid. Ingat, apa kata Syekh Yusuf Sya'rawi kata apa tadi? Syekh Muhammad Mutawalli Sya'rawi kata, kita tak nak jadikan Al-Quran ni jumud. Jumud maknanya, jangan kita bagi alasan, tak boleh Ustaz, saya tak kerti. No. Jadi cara dia adalah, kita kena kagum dengan Al-Quran ni dulu. Tak faham, tak apa. Tapi kagum mesti. Kagum. Kita kagum. Dengan iman kita. Kerana Al-Quran ini adalah kalamullah. Kita kalau kalam orang, yang ini pun kita dah macam, wow. Wah, ini orangnya orang berjaya ni. Kalau bercakap ni kita terinspirasi. Ini pencipta kita, tuan. Pencipta alam. Takkan kita tak kagum? Kena kagum. Faham tak faham tu tolak tepi. Sekarang kena kagum dulu. Sebab kagum ni kerja kita. Kita kena takzimkan Al-Quran. Takzim. Itu dia. Tugas dia takzimkan Al-Quran. Okey, baik. Dan Al-Quran membawa kepada 3 peringkat ataupun 3 pecahan. Kalam Allah itu akan menjadi furqan, pembeza. Furqan. Petunjuk, huda. Dan syifa. Di antara kata-kata yang kita boleh bagikan kefahaman. Huda, petunjuk. Furqan, pembeza. Syifa, penyembuh. Untuk apa ni? Penyembuh, petunjuk, pembeza pada apa? Pada jiwa. Yang boleh menerima penyembuhan
Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Okey. Ustaz, bateri ni mula saya cek balik sebab saya pernah sentuh bab ni. Ustaz, tak ada suara. Yang tak ada suara tak habis ngaji. Yang sebut tak ada bateri, tu bagus. Dia dah faham dah. Apa pula tak ada suara? Sampai-sampai berurat saya bercakap tadi. Tak ada suara bendanya. Tak ada bateri. Begitulah petunjuk. Tak ada Allah, Ustaz. Allah tak datang dalam hidup saya. Apa pun tak ada Allah? Yang kamu tu tak ada. Bateri kamu mati. Jiwa mati. Tak dapatlah signal. Jiwa ni ibarat bateri lah. Ambil contoh. Bateri. Jiwa ni bateri. Bila bateri kong, habis. Penyembur, petunjuk, pembeza ni ada je. Signal datang dia. Tapi bateri kong, jiwa out. Bila jiwa out, dia tak boleh proses. Dia tak boleh proses petunjuk, tak boleh proses penyembuhan. Jiwa tu sakit dia, tak boleh. Sebab tu, sebelum dia nak dapatkan kalamullah ini, syarat jiwa ni dia kena iman. Macam mana nak cas bateri tu balik, dia kena iman. Iman ni tuan-tuan, orang tak belajar Quran, tak pandai baca Quran pun kena beriman. Orang tak pandai baca Quran pun kena beriman. Ustaz tak ada bateri, bagus. Habis kali ni nak tengok siapa yang alert. Jangan marah. Siapa marah? Siapa marah? Tapi kena marah juga. Sebab apa? Nak kena lagi faham. Sebab bila nak kena tak dimarah? Kalau dunia marah kan, orang dunia marah tak apa nak berjaya, Ustaz nak berjaya tak apalah, kena marah pun tak apalah. Biarlah, yang penting saya nak berjaya. Sebab agama tak nak kena marah. Tak nak berjaya ke? Kalau dunia kalau kena marah, tak apa, kita tahan, kena marah. Tak apa, yang penting kita matlamat kita. Kita kena fokus. Tak apalah. Habis, akhirat tak nak? Tak boleh. Ini pun contoh. Kadang-kadang kan, kita dah terbiasa dimarah dengan dunia, sehingga kita trauma dengan kemarahan dunia. Bila agama nak membawa kemarahan, kita rasa macam, ya apa ni agama nak marah-marah ni? Tapi kalau dunia marah tak apa. Tapi kalau agama nak marah-marah, dia macam, apa ni ustaz ni? Tak betul ni, ustaz ni mesti jiwa tak bersih ni. Orang marah-marah? Tak pasal-pasal ustaz kena jiwa tak bersih. Tak pasal-pasal. Sebab tu agama yang patut kena marah. Sebab dia melibatkan syurga neraka. Dia melibatkan hidup dan mati. Dunia tak perlu nak marah. Dunia tak payah marah. Yang kena marah buat iman. Iman, don't play. Silap sekali, pang. Tak nak kena marah dengan orang, Allah marah. Allah marah, Allah turun balak terus. Lebap kena sekali. Terduduk, tertiarap. Pilih. Kan? Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Jadi, iman ni yang akan memegang. Sebab tu syarat Al-Quran itu iman. Sebab tu Al-Quran duduk dalam rukun iman. Al-Quran rukun iman. Jadi pertama kena beriman. Beriman dengan apa? Dengan Allah. Dengan apa yang Allah kata. Walaupun tak faham lagi. Okey. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik. Jadi sedang jemaah yang memuliakan Allah SWT. Jadi maknanya, kalau kita lihat tadi surah Ar-Rum tadi, surah Ar-Rum ayat 20, 21, 22, 23, 24. Ayat ni membawa kepada ayat contoh. Ini tamsil. Semalam saya sentuh tentang surah Yasin kan, ayat 33 sampai ayat 42. Ini hari kita cerita surah Ar-Rum ayat 20, 21, 22, 23, 24. Sebab di depan daripada ayat itu ada berbicara soal wamin. Ayatihi. Bila kata wamin ayatihi ni tuan-tuan, sedang jemaah memuliakan Allah Ta'ala,
tanda-tanda. Tanda-tanda yang dipanggil tamsil. Contoh. Baik. Dalam contoh ni tuan-tuan sedang jemaah muliakan Allah Subhanahu Wa Taala, yang disebut tadi, yang pertama ayat 20 ini berbicara soal kejadian manusia. Saya ambil dulu contoh apa yang mesejnya Allah bagi contoh ni. Kejadian manusia datang surah Ar-Ra'd ayat 21, Allah suruh kita berfikir. (23), 22, Allah 23 pula. 22 berilmu. (23) orang berilmu kita mendengar. Mengerti, memahami. Dia sempurna kejadian manusia itu. Ini mesti ada dalam diri kita. Berfikir, berilmu, mendengar, memahami. Berfikir tentang apa? Fikiran. Kalau tengok dalam fikiran ini, rujukannya surah ayat 21. Cuba tengok ayat 21 berkata Allah. Fikiran tentang kekuasaan, memikirkan kekuasaan tentang kejadian pasangan. Yang mana pasangan ni, apa yang difikirkan? Daripada pasangan ni, memikirkan tentang kasih sayang. Kasih sayang ni, macam mana nak fikir tentang kasih sayang ni? Kena ada berilmu. Ilmu ni duduk di mana? Qalbu, hati. Bukan ilmu tentang fikir kasih sayang kebendaan. Sebab pikiran ini bukan pikiran kebendaan. Pikiran memikirkan kebesaran. Kasih sayang itu adalah kebesaran Allah. Kan tanda kuasa aku meniupkan kasih sayang di antara kamu. Bagaimana ni Allah tiupkan ni? Kemudian menjadikan mawaddah warahmah. Di sinilah kita nak cari mawaddah warahmah itu. Memikir tentang kasih sayang ni. Mana kasih sayang ni datang? Macam mana kasih sayang ni? Apa sebenarnya? Dengan ilmu lah. Ilmu tu dengan qalbu. Yang ni berilmu. Mestilah berilmu. Sebab tu kan perkahwinan, fikiran ni alam manusia ni tuan-tuan. Alam kasih sayang ni luas. Kasih sayang ni tuan-tuan bercara soal alam. Kasih sayang ni Allah beri pada alam manusia. Allah tak bagi pada makhluk lain. Allah bagi pada manusia. Dan yang kita lihat yang ada pada binatang itu adalah kita yang melihat dan kita yang kita identify, kita justify kan, kita mentakwilkan benda tu, itu kasih sayang. Sedangkan kucing tak pernah cakap, saya pun ada kasih sayang. Tak ada, kucing tak pernah cakap. Beruk, ingkong, binatang, semualah yang kat zoo tu kan. Pergi, mereka tak pernah bagi tahu pun mereka ada kasih sayang, tak ada. Kita yang describe, ada kasih sayang juga. Jadi sebenarnya yang mengenalkan kasih sayang itu adalah diri manusia itu. Jadi kasih sayang ini alam yang besar. Bila alam kasih sayang ini mampu dikuasai, maka barulah datanya alam semesta, tuan. Alam semesta ni kejadian je. Kejadian alam semesta yang akan menzahirkan saja
penterjemahan kepada kewujudan kekuasaan Allah. Tapi yang kuasa yang besar yang Allah tunjuk ni kasih sayang ni. Allah bagi kat siapa? Kat manusia. Jadi manusia yang berilmu saja yang mengenal kasih sayang itu. Lalu berilmu dan dia mendengar. Datanglah mendengar. Mendengar ni dia pergilah kepada contoh. Kepada mendengar tentang suruhan dan larangannya. Belajar dengan kebenaran. Belajar dengan kebenaran. Suruhan dan larangan. Dan bila dah mendengar, dah selalu menuntut untuk mengetahui, maka datanglah memahami. Dan mengerti ini, akhirnya mengerti ini, ya'kilun, didatangkan dengan ujian. Daripada ujian tu berbalik soal contoh. Tamsil. Allah bagi contoh lah, tamsil. Supaya kita dengan ujian itulah termasuklah balik tentang bagaimana kita nak berfikir. Ujian datang baru menyandar berfikir. Sebelum tu tak berfikir. Senang pun ujian tapi dia tak berfikir. Allah datangkan susah baru berfikir. Baru dia nak cari ilmu. Baru dia nak dengar cakap orang. Barulah dia nak faham. Sebelum ni tak ada, dia tak mau dengar cakap orang. Tak mau cari ilmu pun. Dia sibuk. Honeymoon sana, honeymoon sini. Moon ni semua pergi. Bulan saja. Tak jumpa bumi dah. Honeymoon terus. Kat bulan. Bergentayangan dia kat bulan kan. Dia tak jejak bumi dah. So kali terduduk, terjatuh, baru mengayap-gayap cari. Apakah erti kehidupan? Baru nak cari. Sebab tu datang ujian. Supaya menjadi contoh balik. Datang ujian, barulah dia berfikir. Nampak? Kita rotate balik. Nampak? Barulah berfikir. Oh, sebelum ni tak berfikir. Sebelum ni Ustaz, sel DHA, DNA tak berhubung Ustaz. Teruk sangat kamu ni. Tak boleh berfikir, tak ada hujan. Datang hujan, baru terduduk. Bila berfikir, nak fikir guna apa kalau tak ada ilmu? Mulalah dia cari berilmu. Ilmu pula kena cari ilmu yang mampu menyelesaikan pemikiran dia tadi. Kalau tak selesaikan pemikiran, berfikir-fikir dia. Lain sekali, hancur juga. Daripada ujian itulah, mulalah dia mendengar. Jadilah orang yang mendengar cakap, ya Ustaz, saya dengar Ustaz, basuh lagi Ustaz, tolong Ustaz, bancur lagi Ustaz. Oh, jadi orang yang bagus. Sebab apa? Dia mula berfikir. Dia mula dah datang ujian. Lepas satu-satu kena, duduk, menyandar, tertiarap. Tinggal ekor dia sikit Ustaz. Sikit-sikit dah hilang lah tu. Nyari-nyarilah Allah bagi peluang lagi Ustaz. Alhamdulillah. Mendengar kata dia. Mendengar kata bagus, berfikir, berilmu mendengar dan dia memahami. Dia memahami inilah akhirnya dia menjadi orang yang tenang. Akhirnya dia menerimalah segala contoh itu dengan baik. Itu prosesnya. Itulah prosesnya. Jadi sidang jemaah yang muliakan Allah SWT. Khair. Jadi itulah sikit sebanyak perbincangan kita pada malam ni. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. InsyaAllah itulah sikit sebanyak contoh dan sisi keempat ni. Kita cuba contohkan bagaimana apa contoh yang kita nak jadikan Ustaz. Nampak? Kalau kita cerita kebenaran kan nampak jalan dah nampak. Kita cerita sidik. Ini bab sidik ni kebenaran. Ada dia punya root dia. Dia ada punya susu jalur dia. Kan dah nampak dah kebenaran dia. Macam mana kita nak bincangkan kehidupan ni. InsyaAllah. Jadi sidang jemaah yang muliakan Allah SWT. Saya kira cukup dekat tu dulu perbincangan kita pada malam ni. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kita sambung lagi pada siri yang akan datang. InsyaAllah. Terima kasih banyak kepada semua yang sudi berteman pada malam ni. Istiqomah. Teruskan doa pada Allah Ta'ala supaya Allah beri kita kekuatan untuk istiqomah. Bila Allah beri kekuatan untuk istiqomah, barulah datangnya kefahaman. InsyaAllah. Jadi, mohon ampun, mohon maaf atas segala kekurangan, terkasar kata, kekurangan bicara dalam penyampaian. InsyaAllah, hanya Allah Ta'ala sajalah yang mampu menyempurnakan perbahasan kita pada malam ni. InsyaAllah. Ketemu lagi kita pada siri yang akan datang. InsyaAllah, kita tangguh majlis kita pada malam ni dengan kita tangguh dengan tasbih farah
dan suratul Asr. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Wallahu a'lam bissawab. Takbir. Allahu akbar.